Wanita hari ini. Hello, Hai. Selamat tengah hari, bertemu kembali di WHI siaran hari Isnin bersama saya Sugita dan juga Fatin Hamimah Yusof. Dan apa khabar penonton-penonton WHI? Harapnya anda telah menghabiskan hujung minggu anda dengan cukup ceria dan telah memulakan minggu baharu ini dengan cukup bertenaga, dengan cukup positif. Tapi tidak mengapa kalau ada yang hari ini Fatin bangun rasa lemah, macam tak ada mood, tak apa. Ada hari yang mood kita berbeza tapi kita cuba positifkan mood kita. Setuju. Saya dapat semangat Sugi tu kan sebab dah bercuti kan, dah ada rambut baru, minggu baru untuk Sugi. Dan juga hari ini 8 2022 dah bulan 8 dah kita dah orang kata memasuki minggu kedua untuk Ogos ini. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik dan juga apa saja hasrat niat anda dipermudahkan insya-Allah. Dan Sugi, mungkin kita boleh ambil kesempatan ini juga kan untuk berkongsikan beberapa laporan yang menarik perhatian. Betul, berkaitan dengan sukan Commonwealth yang tengah berlangsung di Birmingham, di mana atlet negara kita Eng Joey E telah meraih 2 pingat emas dalam sebagai seorang atlet gimnas di Birmingham. Dan Joey juga telah merupakan atlet gimnas pertama Malaysia yang membawa pulang 2 pingat emas ini. Jadi tahniah Joey atas pencapaian awak di sukan Commonwealth Birmingham. Dan katakan kejayaan ini sebenarnya menutup kekecewaan beliau semasa di Hanoi sebelum ini. Dan ini yang kata pencapaian yang membanggakan seluruh rakyat Malaysia. Betul. Tak sangka sebenarnya kan 2 pingat emas dibawa pulang. Secara tidak langsung sasaran untuk 6 pingat emas tu dah tercapai. Ya, betul. Tahniah kita ucapkan. Dan bukan setakat Joey sahaja, tapi Fatin tahu tak di sukan Commonwealth ini ada juga bahagian e-sports kan. Dan atlet Malaysia juga telah memenangi, iaitu kumpulan Dota 2 wanita Malaysia telah meraih pingat emas di e-sports ini. Antara yang telah bermain adalah Stephanie Lim Yuan Lee, Chia Hui Ping, Wong Wei Xian, Tan Lin Shin dan juga Nadrah Saufi yang telah menewaskan Singapura dan meraih pingat emas. Dan bukan sahaja tim Dota 2 Malaysia tetapi juga Nur Haikal Noh telah meraih pingat emas dalam e-football dengan menewaskan lawannya Scotland. Jadi tahniah kepada semua atlet negara kita Malaysia. Kita bangga dengan mereka. Dan ini sebenarnya kita nak berkongsi berkenaan dengan satu kejayaan yang membanggakan kaum wanita yang mana diraih oleh seorang Lieutenant Madya Puteri Syazwani Megat Ahmad Syariman daripada TLDM, yang mana beliau merupakan pegawai muda TLDM, telah mencipta sejarah sebagai pegawai wanita TLDM yang pertama memiliki 2 kelayakan, iaitu sebagai ammunition technician AT dan juga explosive ordnance disposal EOD. Ini membolehkan Sugi pegawai beliau melakukan pemeriksaan fizikal, uji bukti kefungsian dan juga pemusnahan terhadap peluru dan juga bahan letupan yang sudah tercapai tamat jangka hayat. Ini bukan biasa-biasa ya. Betul. Bila saya baca pun perkongsian oleh Tentera Laut Diraja Malaysia di Facebook ni, saya macam cukup terpegun. Ada macam ni. Tapi apa pun tahniah dan kepada semua orang, semoga semua orang terus berjaya dan cemerlang dalam apa jua bidang yang anda ceburi. Lieutenant Madya Puteri juga kan beliau apa orang kata masuk larian. Betul berenang, sangat aktif. Macam-macam lagi kan sukan-sukan ekstrim ini. Tahniah kita ucapkan. Moga ini menjadi satu inspirasi dan juga semangat untuk wanita-wanita lain juga. Betul. Okey, baik. Kita nak kongsikan berkenaan dengan hari ini, yang mana amalan 10 Muharram. Pasti ada yang sedang menunaikan puasa dan kita nak kongsikan jugalah apa antara kelebihan berpuasa pada Ashura, iaitu merupakan satu kesyukuran. Kalau boleh, yang selainnya adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu, menghormati peristiwa besar dan juga doa tidak akan ditolak. Jadi ini antara yang mungkin kita boleh kongsikan sedikitlah. Hari Ashura merupakan salah satu hari yang diraikan oleh umat Islam. Jadi Ashura berasal daripada perkataan Arab Ashara yang bermaksud 10. Dan juga ini yang kita kongsikan, boleh berpuasa, kita buat kata amalan-amalan yang baik, bersedekah dan juga kita hulurkanlah, kita sebarkan kebaikan itu. Semoga hari ini dan hari-hari yang akan datang adalah hari yang cukup indah. Baik Fatin, hari Isnin ni apa kata kalau kita hangatkan WHI dengan sedikit persembahan? Apa kata kita dengarkan persembahan daripada Fariz Adnan dengan lagu terbarunya Mama Bonita. Silakan.
tak ada kereta. Lemak. Aku mahu tanya apa ada rumah, hanya rumah sewa. Lemak. Jangan kau pandangku walau tak berharta, tapi kan bahagia. Percuma kau tak mahu. Pertama kali ku kenal dia, rasanya hati tidur tak lena. Inikah yang dikatakan cinta? Ku tergoda dengan mama bonita. Tidur tak mau, mandi tak mau. Ayat begitu, semua kau dah lalu. Sudikah kamu jadi teman hidupku? Sininya mama bonita. Ku percaya kamu wahai jejaka, walau engkau kata setia. Zaman ini zaman manis berbisa, kerana aku tak percayakannya. Tidur tak mau, mandi tak mau. Ayat begitu, semua kau dah lalu. Dasar buaya bermainkan cinta jaga-jaga. Takut-takut naga bercabang lidah. One, two, aku mau tanya, kau ada kereta tak ada kereta? Lemak. Aku mahu tanya apa ada rumah, hanya rumah sewa. Lemak. Jangan kau pandangku walau tak berharta, tapi kan bahagia. Hai percuma kau tak mahu. Da-da-da-da. Tidur tak mau, mandi tak mau. Memikirkanmu, makan tak lalu. Dasar buaya permainkan cinta jaga-jaga. Takut-takut naga bercabang lidah. One, two, three, aku mahu tanya, kau ada kereta tak ada kereta? Lemak. Kamu mau tanya, ku adakah rumah? Sudah ada rumah sewa. Jangan kau pandangku walau tak berharta, tapi kan bahagia. Hai percuma kau tak mahu. Da-da-da-da. Percuma ku tak mahu. Da-da-da-da. Hey. Wow, lemah. Lemah. Faris, Ya, saya. sangat-sangat sedap dan lainlah lagu awak tadi. Awak nampak tak? Kan? Semua orang di sebelah sana pun lemah. Lemah. Okey. Lemah sebenarnya hari ni sebab patutnya saya ada bersama dengan Baby Acha. Ya, mana Baby Acha? Baby Acha Mana, dapat mana? dihubungi. Tak adalah. Dia tak sihat. Okey, tak apa. Jadi Kita doakan dia, kita doakan dia kembali sihat ya. InsyaAllah. Okey, apa pun ceritakan mengenai lagu Mama Bonita ini cukup mendapat sambutan yang luar biasa Alhamdulillah. di YouTube Dan TikTok. Ya, dan TikTok. So lagu ni sebenarnya lagu yang diciptakan oleh Abang Oja dan juga Acoy Flow 88. Jadi lagu ni idea dia daripada TikTok yang boyfriend kau ada Myvi? Tak ada. Oh, lemah. Macam tu contoh. Okey. So lagu ni diadaptasikan daripada TikTok yang viral tu. Jadi lagu ni diberi nafas sedikit nafas enjoy dangdut dan juga pop. Jadi lagu ni fusion. Lagu ni pun saya digandikan dengan Baby Acha. Jadi kalau dengar lagu ni sedikit unik. Nak compare dengan orang lain kan? Saya dengar macam ada touch lagu Tamil sekali. Ada Ada, saya dengar sikit, tadi macam ada. Dia walaupun dia dangdut, saya faham, tapi ada macam ada. Sarigama apa tu? Ada betul. Sarigama apa tu sikit, ya. Awak pun pandai menyanyi lagu Tamil kan? Bolehlah sikit lah. Nyanyilah sikit. Sikit. Untuk saya, Okey. untuk penonton. Okey, boleh. Saya nyanyi dengan awak Saya tak pandai nyanyi sangat, tak apa. Awak Okey. start.
Ayo, ayo, ungkanggal ayayo, ungkanggal kandani rati mensaram ayayo. Lagi? Okey. Saya lirik saya tak tahu. Lagu yang saya tahu lirik sekarang. Okey. Konji pe sedavena, ungkanni pe sedari. Kunj maga pata meresaral vesedari. Okeylah tu. Lepas kita tak payah sambunglah sikit tu cukup lah ya. Tapi lah. wow, macam mana awak pandai nyanyi lagu Tamil? Memang suka lagu Tamil? Sebenarnya original saya suka lagu Hindustan. Tapi lagu Tamil kan ada lagu yang lebih kurang. Dia punya melodi pun lebih kurang. Saya suka tengok drama Tamil juga. So, suka. Jadi kita seronok dengan lagu Tamil tu. Sebab lagu tu dia ada vibe sendiri tu kan. Okey, best. Okey, baik. Kita kembali ke Mama Bonita lah kan. Bila awak dapat lagu ni kan, apa yang awak terfikir mengenai... Sebab music video pun nampak macam sangat santai. Tak adalah macam complicated sangat. Jadi, apa yang awak fikirkan sewaktu penggambaran dan segalanya? Sebenarnya saya nervous. Saya takut macam mana penerimaan orang nanti dengan saya buat, saya jadikan diri saya kan. Jadi saya jadikan diri saya. Jadi saya tahu macam mana penerimaan orang tu sebenarnya. Okey. Dan saya baca komen-komen di YouTube kan, ada orang cakap lagu ni best lah sambil buat kerja rumah, bersihkan rumah, lagu ni best untuk kita layan. Dan pelbagai komen di YouTube. Dan saya tengok video klip awak tadi ada macam hook step Sajalah macam tu. Sajalah dia macam orang ni. Suka pula. Okey. Baik. Dan ini lagu Mama Bonita adalah lagu terbaru awak. Tapi ada apa-apa lagu yang akan datang yang daripada Faris sendiri? Sekarang ni masih dalam perbincangan. Sepatutnya ada satu lagu tapi lagu tu ada masalah teknikal. Jadi kita tunggu dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki lagu baru mungkin dalam masa terdekat ni. Okey. Baik. Tapi awak tak buat lagu ni macam saja untuk dapatkan perhatian lah kan? Awak buat sebab awak suka buat lagu kan? Saya sebenarnya nak perhatian awak. Tak ada lagu je. Memang nak kata lagu ni memang saya suka. Saya suka untuk keluarkan lagu yang bergenre seperti ini. Jadi bagus Faris. Nak perhatian orang terhadap lagu sebegini. Harapnya diterimalah. Okey, bagus. Kita akan bersama dengan Faris sekejap lagi untuk topik kita pada hari ini. Tapi apa kata kita saksikan dulu kompilasi video-video TikTok ini berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Lapar perhatian. Tak tahu kini kau di mana. Locking in just like that. Betul ke orang perempuan ni nak selalu attention? Betul lah, mana ada perempuan yang tak nak attention. Okey, kalau saya bagi attention awak jangan merajuk Saya bagilah. Sayang. Nah. Benda ni. Inilah attention. Ni bukan attention. Ni attention. Ni untuk... Aduh. Itu attention. Itu bukan attention. Segi buat apa? Tadi kan I menyanyi dengan Faris kan, nak tengok dapatlah tak perhatian ke tak? Saya nak tengok ada komen ke tak pasal nyanyian saya. Dah mula-mula ada orang kata lapar perhatian. Ini sebenarnya contoh. Tak ke lapar saya tak lapar perhatian, tapi saya cuma nak check je lah kalau saya dapat perhatian. Okey. Ini sebenarnya kita nak kongsikan hari ini sebenarnya. Lapar perhatian ataupun
penyakit. Betul. Sebab ada orang kadang-kadang Fatin, kalau kita lihatkan konten bukan sahaja di media sosial lah, kalau katakan kita di luar pun, cara sesetengah orang membawa diri mereka akan membuatkan kita menyoal, kenapa dia ni macam ni? Dia ni attention seeker ke, kurang perhatian? Betul. Kan? Tapi di sebalik itu ada orang juga mungkin ada mental disorder, sebab sememangnya dalam psikologi ada satu personality disorder yang berkait dengan seseorang yang kurang perhatian. Tapi hari ini kita nak bincangkan positif dan negatifnya. Apa pendapat anda? Adakah anda rasa konten yang anda lihat di media sosial sekarang ini kebanyakannya selain daripada yang berilmu, mahukan perhatian sahaja? Ya, betul. Kena ingat sebab apa yang dalam media sosial tu bukan kita yang dewasa yang boleh berfikir. Kadang-kadang anak-anak kita juga bermain dan juga diorang boleh scroll dan nampak antara contoh-contoh yang dipamerkan dekat situ. Kalau anda ada mungkin sebarang komen pendapat anda berkenaan dengan topik kita hari ini yang kata lapar perhatian ataupun penyakit berkenaan dengan konten-konten yang dibawakan di social media dan sebagainya, kongsikan dengan kami di Facebook kami, di Instagram dan juga terbaru kami ada TikTok. Ya, betul. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Saya lapar lah. Awak lapar makan. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Tu bukan macam makan menantu kamu ke, Jo? Tengok-tengoklah dengan perangai tu. Buat malu orang kampung tu. Bayangkanlah kalau perangai dia macam tu atas pelamin. Malu kau je. Tergedik. Ice coming. Awak post apa yang kita buat sekarang ni di Instagram Is it a secret? Laila, ada orang nak bunuh kita kot. Awak tidak boleh lagi bersosial media lepas ni. What? Gelak pun dah nampak macam nak ambil perhatian. Itu antara dua contoh ataupun kompilasi daripada seretan drama daripada si TikTok dan juga Kampung People. Okey, yang mana kita nak bawakan hari ini berkenaan dengan topik lapar perhatian. Lapar perhatian atau adakah ia satu penyakit? Okey. Itu yang kita nak bawakan hari ini. Dan pastinya lah kan, Sugi dan saya tak cukup untuk kita nak huraikan panjang lebar. Kita ada 3 tetamu di studio hari ini. Kita nak perkenalkan terlebih dahulu di hujung sana. Minggu lepas saya baru berjumpa dengan dia. Hari ini kita kembali berjumpa ya Cik Zahid. Kita bersama dengan Cik Zahid Muhammad, penendi motivasi kita hari ini. Apa khabar Cik Zahid? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama. Kita juga bersama dengan Fariz sekali lagi. Fariz, awak tak lemah sekarang? Lemah sikit. Jangan lemah, naikkan semangat awak, naikkan semangat awak. Dan kita bersama dengan kita nak bersama dengan seorang pepengaruh media sosial iaitu Nelisa Nur Azhar ataupun lebih mesra kita panggil Nelly lah. Hai Nelly. Okey, baik. Topik kita hari ini memang topik yang cukup panas, hangat. Saya nak tadi saya cakap lapar perhatian atau tidak sebenarnya lapar perhatian satu penyakit. Okey, Faris pun semalam dah kata kat awak berkongsi di Instagram awak, kata topik hari ini topik yang hangat. Okey, kita mulakan topik yang hangat ini. Apa kata kita mulakan dengan awak lah Faris, okay, kan? Memandangkan awak yang kata topik ini topik yang hangat. Awak tadi saya dah tanya sama ada awak ni lapar perhatian ataupun tidak. Awak kata tidak, tapi sejujurnya pernah tak orang kata, Faris kau ni buat benda macam ni sebab kau lapar perhatian lah. Sudahlah Faris.
Jujur ada lah. Jujur ada. Okey, kenapa dan bila? Apa yang berlaku? Kongsikan. Aduh. Okey, sebab mungkin orang tua sebelum ni saya tidak terlalu dikenali kan. So bila dikenali dengan konten-konten dan orang kata dengan ibu saya, dan mak saya. Jadi ada yang ambil secara negatif, ada yang ambil secara positif. So ada yang secara positifnya ambil, okay, this is funny, this is lucu, menghiburkan. Tapi setengah orang yang ambil secara negatif, dia akan macam, oh dia lah pakai perhatian lah tu. Dia nakkan perhatian. But in a way, bila kita dalam industri muzik atau industri yang ini, kita perlukan perhatian orang sebenarnya. Tapi cara kita untuk dapatkan perhatian tu bergantung pada diri kita, secara negatif atau secara positif. Dan kita yang akan tunjukkan negatif atau positifnya impak itu. So setiap perbuatan kita tu akan diteliti dan dilihat oleh lapisan masyarakat. So pada saya, bila kita bercakap pasal dapat perhatian ni, dalam industri saya memerlukan perhatian itu. Memerlukan perhatian itu dari konteks di mana perhatian itu memberi impak positif pada saya untuk cari rezeki. Tapi itulah, benda ini subjektif. Kalau tanya kat saya, dia sangat subjektif. Masing-masing mempunyai pendapat tersendiri kan. Okey, kita dah tanya Faris, kita nak tanya kepada Nelly juga. Nelly berapa lama dah sebenarnya menjadi seorang pengaruh di media sosial? Saya rasa baru 2 tahun start PKP. Dah 3 tahun ya? Ya, maksud 3 tahun sebenarnya kan. Lama dah. Okey, kalau melihat kepada sekarang ini kan, trendnya mungkin berbeza sebelum ni. Tapi mungkin orang dah lebih pandai, lebih bijak menilai. Ada tak orang kata cabaran yang kadang-kadang boleh bagi tekanan untuk Nelly sendiri? Tekanan bila main social media ni. Actually, saya personally, saya suka bagi positif konten. Lepas tu saya banyakkan husnuzon lah. Tapi of course, orang yang bersikap negatif tu akan berada kat mana-mana. Itu cabaran kita kan. Kadang satu komen orang tu buat kita tak boleh tidur malam tau. Sebab kita manusia, kita akan sentiasa berfikir. Itu normal. Kita tak boleh tutup mata semua kan. Tapi saya rasa cara kita untuk tangani satu je lah. Saya selalu pegang pada satu quotes ni. If you cannot tolerate with critics, you tak akan pergi mana-mana. So kita kena terima kritik dalam hidup kita. Kalau kita rasa benda yang kita buat tu betul, teruskan. Tapi kalau salah, maybe we have to change ourselves something lah kan. Untuk better result macam tu lah. Tapi kalau apa yang kita dengarkan, apa yang Nelly kata, memang Nelly lakukannya sebab itu adalah satu pekerjaan yang awak lakukan kan. Tapi masing-masing ada pendapat tersendiri dan seperti Faris katakan, ini adalah sangat subjektif. Apa yang kita rasa betul mungkin tidak betul pada orang lain. Jadi Encik Zaid, mungkin Encik Zaid boleh kongsikan, sebenarnya orang yang lapar perhatian ini ada juga yang mungkin dari sudut psikologinya adalah satu personality disorder. Mungkin secara amnya kita nak memberikan orang sedikit mukadimah lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Betul yang Sugi sebut tadi, bila sebut perkataan perhatian ni, dia ada dua lah, dia ada ekstrim lah. Ada yang tak dapat perhatian, lepas tu ada yang memang ketagih pada perhatian. Dia yang lapar perhatian ni dia lebih kepada ketagih sebab dalam saya bukan ahli psikologi, saya pun tak boleh nak diagnose apa-apa, tetapi secara amnya kita boleh kategorikan perhatian ni dia macam adiktif. Dia seronok kan. Dia kalau dalam otak kita ni dia ada middle brain tu. Ada macam middle brain ni kebetulan dia di mana remaja, dia macam ada chemical dalam tu yang banyak dekat remaja. Peringkat remaja dia bertumpu kat situ. Bila peringkat dewasa otak kita ke depan sikit. Ini depan ni rational thinking. Bila rational thinking kita tahu kita buat macam ni orang tak suka. Tetapi bila dia berada di tengah-tengah ni, dia lebih kepada adiktif. Dia suka kalau orang bagi perhatian, walaupun perhatian tu negatif. Dia seronok dan dia boleh dia jadi emotional. Kat sini dia dikontrol oleh emosi. Masalahnya bila ada juga yang tak dapat perhatian, dia jadi depressed. Faham. Dia kata, kenapa aku buat ni? Orang tak respon pun kerik-kerik kan. Dia mula depressed. Yang pertama sekali, kita kena acknowledge lah, generasi dah berubah. Zaman dah berubah. Tepi saya ni orang muda semua kan. Ini zaman mereka. Maknanya di zaman mereka perhatian ni penting. Macam Faris sebut tadi, untuk bisnes, untuk artis kan. Tetapi ada beberapa benda yang tak akan berubah mengikut zaman. Benda-benda tu prinsip kehidupan lah. Yang kita kena pegang betul-betul. Pertama sekali ialah maruah kita. Itu tak boleh dijual beli. Sehingga malangnya ada orang yang sanggup menjual maruah dia demi konten. Itu kita boleh kata dah cross the line lah. Yang kedua ialah dari segi adab kita. Adab kita dengan manusia lain. Walaupun kita nak perhatian lapar macam mana pun, jangan mengorbankan adab. Sebab benda tu once gone,
dia tak dapat balik. Dia buat persepsi negatif kepada orang lain. Jadi untuk memang betul ada juga yang perhatian tu dari segi macam Sugi sebut tadi. Dia bukan lapar perhatian tetapi dia nak minta tolong. Dia nak meminta tolong melalui buat benda-benda yang pelik. Contohnya kanak-kanak. Kanak-kanak kan dia tantrum, guling-guling kan. Bukan dia nak tantrum sangat tapi dia nak attention kita. Tadi aku buat muka baik, senyum, tak ada orang layan. Aku guling lah. Bila guling je, ramai pula pergi. Tapi sebagai dewasa kita tak boleh lah nak guling kan. Macam tu kan. Unfortunately tak boleh lah. Tolonglah jangan guling-guling kan. Orang kata ambil pendekatan itu untuk anak-anak mungkin mereka tak ada pemikiran rasional. Cik Zahid, kalau sekarang ini pula lebih 70% sebenarnya anak-anak muda sekarang ni kan dalam terutama mereka yang lepasan SPM, mereka orang kata cenderung untuk menjadi pemengaruh di media sosial ataupun influencer ni. Sebab apa? Kita tahulah kan mungkin mereka berpendapat yang mudah nak mendapat pendapatan dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita nak fahamkan mereka ni untuk mereka ini dia pelajar memilih untuk tidak menyambung pelajar. Salah satunya nak jadi influencer dan juga pelajaran. Salah satunya nak jadi influencer dan juga nak jadi kaya, popular dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kita nak sedarkan mereka ini bukanlah jalan yang betul sebenarnya. Ilmu itu pun penting. Nak jadi pemengaruh pun kena ada ilmu juga, Cik Zahid. Setuju. Saya memang bila saya ternampak yang tu memang jadi big topic lah dalam bidang saya. Ramai orang tanya saya, okey ke tak okey kan? Memang boleh sebenarnya. Memang dapat berduit banyak kalau jadi influencer. Even jadi waiter pun dah 2,000 dah gaji. Jadi bawa food rider 5,000. Jadi influencer unlimited kan. It could be anything that you know. But problem is masalahnya sampai bila? Sebab itu trend semasa. Contoh kita influencing kan. Dulu dalam YouTube, dalam Facebook, sekarang berpindah kepada TikTok. So you have to keep up with the trend and memerlukan ilmu. Okey, dan yang kedua, sampai bila kita nak buat macam tu? Sebab kita education ni ialah pelaburan. The best investment in life is education. That's right. Jangan ibu bapa lah, jangan fikir aku kena keluar duit 20,000, 30,000 itu gone macam bukan. Itu pelaburan dan dia macam foundation. Asas kepada kejayaan kehidupan kita. Memang betul orang yang mungkin yang kes tu tadi keluar sebab ramai nampak shortcut. Dia nampak short term. Dia nampak 5 years, 10 years from now. Memanglah betul. What happened after that? Orang yang ada ilmu mungkin short term dia mungkin lemah. Lemah budak. Maksud dia saya boleh selit lah. Kena ikut zaman juga lah. Sekali-sekala kan. Maksud dia macam ni. Bila ada ilmu, mungkin awal-awal investment dia tak datang sekaligus. Macam kita melabur kan. Dia kena long term. Janganlah beli hari ni tu dapat untung ribu-ribu. Itu tipu tu. Itu lebur, bukan melabur kan. Sama juga ilmu. Mungkin gaji kecil mula-mula kan. 2,000, 3,000 kena marah dengan bos. Kena pressure, lah tak padan belajar tinggi-tinggi nak kena ni ke. But you look at long term. Long term you grow. And then proses belajar tu sendiri. Universiti tu kan. 5 tahun kat universiti tu bukan belajar ilmu degree semata-mata. Tapi belajar teamwork, belajar komunikasi kan. Duduk buat paper, project, deadline tu. Teach you how to manage resources. Benda tu yang akan bantu kita. Bukan setakat dapat 2-3,000, nothing lah. Later you get much more than that. Betul. Setuju dengan apa yang Cik Zaid katakan. Dan pada masa yang sama, kami tak nafikan yang kalau anda seorang influencer ataupun TikToker yang sekarang ni, itu adalah satu profession untuk anda. Memang sekarang ni menjadi seorang influencer adalah satu professional job. Jadi kami tak nafikan kalau itu adalah tugasan ataupun pilihan anda. Tapi kita nak tanya Nelly kan. Nelly, tadi Nelly berkongsi juga semalam Nelly adalah juga terganggu dengan sedikit komen dan kami nak tahu Nelly bagaimana Nelly mengatasi situasi sebegini sebab sebelum ni pun Nelly ada satu video di mana Nelly jatuh daripada troli viral, ada orang kecam. Bagaimana pasal awak bawa adik awak, bagaimana awak menghadapi situasi itu dengan komen-komennya segalanya lah Nelly? The best answer is to keep silent. Macam betul lah macam apa Mr. Zaid cakap tadi. Kita kena fikir juga ada benda long term, ada benda short term. Kalau I nak marah orang tu, memang I boleh dapat view yang tinggi untuk that time. Tapi orang bila dah habis tu orang akan cakap, dia ni kenapa suka marah, negative person semua. Tapi bila kita, itu saya rasa lumrah kot. Saya kena terima yang kita ni manusia, memang kita tak sempurna. Tak ada siapa pun suka, tak semua orang suka kita. Itu normal, tak semua orang suka kita. Bila kita tak expect
lebih pada orang, so kita tak kecewa sangat. Itu yang saya rasa bila kita jadi public figure ni, kita kena terima benda tu sahaja. Takkan ada orang yang 100% akan suka kita kot. Mesti ada macam tak berkenan yang ni, tak berkenan yang ni. So apa yang penting, appreciate siapa yang suka you, siapa yang menghargai you. Itu je the best thing kot. Betul. Just keep silent. Saya faham apa yang Nelly katakan, tapi itu daripada Nelly. Kadang-kadang kita melihat kepada social media ni, saya pun jadi demam juga melihat. Siapa kecam awak? Bagi tahu saya dia sekarang. Dia betul kecam tau. Dia kadang-kadang konten tu, kadang-kadang sebagai kita community, kita duduk dalam masyarakat kan, kita kena jaga sensitivity juga. Kadang-kadang ibu bapa buat anak sebagai konten, kadang-kadang kawan-kawan yang baru-baru ni kan yang ada isu aurat dan sebagainya, ataupun memperlekehkan pemakaian dan sebagainya. Ini pastilah kan akan mengusik orang kata kegeraman emosi orang yang melihat ni kan. Sebenarnya kalau Nelly tengok kan sekarang ni, dia lebih orang kata tak ada kualiti video tu, lebih orang suka sekarang ni. Macam mana untuk kita nak bagi macam masyarakat faham sebenarnya itu tak ada hasil, tak ada kualiti pun? Itulah kan, kadang susah nak fahamkan orang. Sebab tu saya ni kalau boleh, saya macam itulah saya cakap, ada orang dia cakap, Kak, saya dah penat lah nak belajar, saya nak jadi macam influencer. Kak. Saya nak jadi macam Kak. Mudah dek. Saya cakap benda yang senang je. Kalau apa-apa pun, at least you finish your SPM, apa pun, diploma you ambil, degree tu it's up to you nak atau tak. Tapi apa pun, adalah some education untuk you. Sebab dorang ni sekarang hanya fikir viewers, hanya fikir konten yang apa-apa je, tapi janji numbers tu naik. Numbers tu naik. So kalau I macam nak tekankan dekat orang, saya nak cakap benda tu. Macam Nelly, kita fahamlah kan, Nelly macam mengetengahkan konten-konten yang memberi kesedaran. Because of adik Nelly kan nak bagi pendedahan pada orang ramai, konten-konten yang boleh terima tu okey. Saya ada satu benda yang selalu sedar macam cakap dengan diri saya. Sometimes itu adalah maybe sebab budak tu masih belasan kadang-kadang. Diorang tak mampu fikir rasional kan tuan. Diorang tak mampu fikir sampai ke tahap yang apa aku buat ni akan bagi impact tak dekat keluarga aku. Kita ni buat konten kita fikir sebab kita ada parents. Orang akan cakap anak dia ni kenapa tak diajar ke? Tapi ada budak sebab maybe mungkin itulah bezanya budak-budak dengan orang dewasa. Tapi saya dah boleh baca minda penonton. Penonton sekarang ni ala yang tua pun tak ada. Secara rasional. Bukan takat budak-budak. Ni komen yang kalau boleh saya kongsikan. Maya Muhammad berkata, zaman digital sekarang memang perlukan followers untuk melariskan jualan, meramaikan peminat di media sosial for marketing purpose. Mendapat lebih perhatian bererti mendapat lebih keuntungan dari segi populariti, bisnes, namun mesti mengikut garis panduan jangan sampai tersasar. Okey, selepas ni saya nak tanya Faris mengenai ini sebagai seorang artis, memang kena buat marketing kan? Tetapi sebelum tu apa kata kita dengarkan juga pendapat orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Kita saksikan. Pada pendapat saya, orang yang lapar perhatian ini sebenarnya mereka mahu menjadi terkenal. Kebanyakan individu yang lapar perhatian biasanya memuat naik video di media sosial sebagai mempersendakan orang lain seperti golongan OKU, melawakkan jenayah rogol dan sebagainya. Mereka sebenarnya sengaja mencari masalah, mendapatkan perhatian. Saya sendiri belum pernah berjumpa orang yang jenis lapar perhatian ini. Pada pendapat saya, lapar perhatian ialah satu penyakit di mana mereka mungkin sudah terbiasa dengan sikap buat dahulu, fikir kemudian. Bagi pendapat saya, lapar perhatian ni, mereka adalah seseorang yang bertindak semata-mata dengan cara yang ditujukan untuk meraih perhatian orang lain. Akan membuat mereka rasa lebih baik, dapat meningkatkan self-esteem tanpa mengambil kira baik ataupun buruk. Sanggup melakukan perkara yang tidak kita boleh masuk akal lah, dan hanya untuk mendapatkan perhatian. Saya buat masa sekarang ni tak pernah ada pengalaman. Bagi saya, attraction seeker ni kalau tak dikawal akan mengganggu emosi mereka dan takut akan orang kata tak dapat kontrol lagi lah.
Okey, baik. Itu pandangan mereka. Masing-masing ada pandangan. Tidak ada betul, tidak ada salah di sini. Tapi kita nak tanya Faris. Faris, okey, biasanya sebagai seorang artis, betul. Kita, anda lah sebagai seorang artis, perlukan sokongan daripada orang ramai, perlukan followers. Dan sekarang ni pula, kadang-kadang bila nak dapat job pun, mereka tengok, oh, followers berapa ramai? Lebih 10,000 ataupun tidak. Itu pun satu isu kebelakangan ni, kan? Tapi sebagai seorang artis, ada juga yang lakukan gimmick sebab perlukan perhatian nak promosikan lagu ataupun filem ataupun segalanya. Bagi Faris sendiri, sejujurnya, apa pendapat Faris? Adakah Faris rasa tak apalah kalau nak promosikan, buat je lah, perlukan perhatian, kan? Ataupun Faris kata tak perlulah, buat je secara konvensional? Itulah realiti yang kita kena terima sekarang ni. Pada saya, realiti di mana media sosial tu berkuasa sekarang ni. Media sosial juga boleh bawa kita ke depan atau boleh ke belakang dengan kita. Betul. Jadi, saya kena terima kenyataan pahit ni bahawa memang kita perlukan promosi daripada pahit. Pada saya pahit. Lemas macam ya awak. Ya, pahit. Pahit ni macam tu. Maksudnya, ada manisnya, tapi cerita yang pahit dulu. Ya, pahit. Silakan. So, yang pahit je pada saya, kita perlu kadang terpaksa buat sesuatu yang di luar jangkaan. Kadang-kadang kita tak tahu outcome ataupun apa yang akan jadi kalau kita buat benda tu. Tapi because kita nak tahu, okey, kita perlukan perhatian ini untuk macam tadi katalah kita nak promosikan lagu ke, movie ke, drama ke, kan. So rakyat Malaysia ni, satu yang saya perasan, mereka sukakan konten-konten sebegini yang pelik, yang kadang-kadang tidak memberi impak positif pun. Tapi dia macam tak ada substance lah. Tak ada substance. Dan saya agak risau dengan generasi yang baru-baru ni. Sebenarnya yang adik-adik saya ni, kan, nampak kerisauan. Risau sedikit sebab apa? Mereka tend to do something yang mereka tak tahu nanti outcome tu bukan sekarang tau. Dia after 10 years. You tengok balik nanti. Tak tahu, bukan tak tahu, tak fikir. Tak fikir. Dorang mungkin pressure kot. Pressure of media sosial tu menyebabkan mereka, aku nak jadi macam tu juga. Aku nak jadi macam Nelly juga. Oh, maksudnya sekarang ni semua mengejar glamour lah. Ya. Okey. Cik Zahid, kalau kita bercakap mengejar glamour dalam platform di media sosial dan sebagainya, kan, di online, macam mana pula dengan mereka yang mencari sumber pendapatan dari situ tapi mengeluarkan konten-konten yang jelik? Maaf saya cakap. Faham. Okey. Satu halal prinsip yang kita kena pegang lah, terutama orang Islam lah. Paling basic prinsip dia, matlamat tidak menghalalkan cara. Sebab, banyak sebab dia. Pertama sekali, kita biasa dengar orang kata, tak apalah dia tipu, contohnya tipu PhD lah, kan. Tak apalah tipu PhD tapi ilmu dia bagus. Saya pun termenung, boleh ke macam tu? Dia menggalakkan orang, tak apalah dia scam sebab nanti dia tolong orang susah juga. Hai, pelik betul lah. Ini samalah. Tak apalah aku gadai maruah aku, asal barang aku naik, jualan aku naik. Tak logik, kan? Betul. Jadi, pertama yang tu, matlamat sememangnya tidak menghalalkan cara. Kalau kita dapat tu, saya tak berani nak kata halal ke haram pula. Kalau dia mengambil hak orang lain dan sebagainya. Yang kedua, benda tu recorded. Forever, kan? Macam you all ni, kan? Careful. 10 years, 20 years from now, you become somebody's father, mother, grandparents maybe, kan? Betul. Tengok, alamak, anak cucu tengok, kan? So when you think long term like that, you akan stop lah sekejap. Fikir dua kali. Dan yang ketiga ialah, saya suka apa yang Faris sebut tadi, is element of education. Okey, kita banyak komplain. Generasi zaman sekarang macam ni, kan? Semua tak betul. Tapi ask ourselves, what are we doing? Apa kita buat untuk ubah masyarakat masa depan? Kita lah, di tangan kita. Nanti anak cucu kita akan claim kita, atuk dulu buat apa? Buka balik buka balik, Masya Allah, atuk macam ni, kan? Kan? Dia dah menjadi satu legacy yang tak bagus. Jadi sama-sama kita fikir, paling penting, yes, setuju. Saya pun kena juga. Saya pun ada klien dan sebagainya. Saya pun kena relevant, saya pun kena visible. Tetapi saya suka yang glamour tadi yang Fatin sebut tadi. Saya ada satu prinsip yang sangat membebaskan saya sekarang. Dulu memang kita nak kejar glamour, kita nak kejar duit, nak kejar pangkat. What happen bila tak dapat? Kita depressed. Kita rasa macam, susahnya nak dapat ni. Sekarang, I let go all those things. Saya kata, okey, aku nak reverse. Ini orang Jerman punya secret. Kenapa Jerman maju, negara dia reverse benda ni. Dia kata, jangan kejar glamour, jangan kejar duit, jangan kejar pangkat. Biar benda-benda tu kejar kita. Then you tanya, why? Kenapa benda ni nak kejar aku?
because you are quality, because you are good, because people love you. So you build yourself. Kita build diri kita supaya konten kita quality. Macam Faris, kalau boleh buat lagu yang educate anak-anak muda. Betul. Macam jangan lalai semata-mata. Jangan lemah sangat. Jangan lemah. Boleh. Lepas ni kuat. Boleh guna ayat-ayat tu, tapi ada conclusion, kick dia tu. Macam yes, you can do it. Betul. Contoh terbaru, contoh terkini lah macam filem Mak Kilau kan. Filem entertainment, tetapi banyak elemen yang buat satu negara naik semangat. So if you guys can do this through your content, wow. Betul. Then anak cucu tanya besok, apa Atuk buat? Atuk dulu buat satu lagu, because of that song, semangat naik semua. You have a great legacy. Good idea. Cubalah fikir, kita semua kena bantulah benda-benda macam ni kan. You have the power, you are the audience. Sebab kita influencer. Itu yang sebenarnya lepas tu glamour, whatever akan kejayulah. Tapi di hari ini ramai juga yang kalau ditegur akan kata alah, ini social media platform aku sukalah nak post apa, it's my wish kan. Tapi bagi saya, ini cara saya melihatlah ya. Kalau orang kata pilihannya di tangan kita, sama ada kita nak layan konten-konten ini ataupun kita tidak mahu layan. Kita boleh filter apa yang kita nak lihat, apa yang kita tidak mahu lihat. Dan mungkin di penghujung perbincangan ini, Faris dan juga Nelly juga boleh berikan sedikit nasihatlah kepada mereka di luar sana. Ya, ia adalah media platform anda, tapi anda boleh gunakannya sebaik mungkin untuk memberikan impak yang positif. Silakan Faris terlebih dahulu. Baiklah, apapun Faris harap sebelum kita nak post atau kita nak komen apa-apa tu, kita fikir dulu perasaan mempunyai badan ataupun komen kita tu ada kebaikan tak? Kan. Tapi itulah terpulang kepada anda, sebab betul lah katanya tadi tu, Sugi kata tadi, ni media sosial saya, sekali saya dah, tapi itu mencerminkan anda. Apa yang anda cakap mencerminkan keluarga anda, mencerminkan background anda. So lagi bijak anda punya komen, bijaklah anda nampak di mata orang. Seperti itulah. Okey, Nelly pula bagaimana sini? Nelly nak tekankan kepada remaja zaman sekarang yang suka self-proclaim diri dia bipolar bila dia tak dapat sesuatu. Ramai yang macam tu. Self-claim Yes. Jangan ya, bipolar adalah satu kondisi yang serius. Betul, ramai. Bila diorang tak dapat, dia cakaplah parents I tak dapat belikan iPad apa semua. So stress. Orang lain semua dah pakai iPad, tak boleh. Kita tak boleh macam tu sebab kita kena berdiri di bumi yang nyata. Apa yang kita lihat kat social media tu memanglah orang akan post yang indah-indah sahaja, tapi kat belakang tu periknya Tuhan je tahu. So budak for kids nowadays kan, belajar untuk terima realiti. Kalau you rasa you nak ubah you punya life, then work for it. Dan tiada jalan mudah. Fikir long term, nak buat something, and of course complete your education. Apa-apa pun ada education, sebab bila bercakap tu orang yang ada education dengan tak ada education tu berbeza. You boleh tu. Itu perbezaan kan. Kalau kita ada ilmu dan juga apa tindakan kita tu mungkin disuka masyarakat, diterima masyarakat atau sebagainya. Jangan keluarkan kata konten-konten yang boleh memberi kesan kepada pemikiran generasi muda ni. Konten-konten maaflah kan, lebih cenderung kepada konten-konten sampah. Betul. Jadi bijak bukankan sampah jadi kualiti. Bukankan sampah jadi kualiti. Bijak dalam menghasilkan konten, bijak dalam memilih konten yang ingin anda melihat di media sosial. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada ketiga tetamu pada hari ini, dan harapnya apa yang dikongsikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kalau anda adalah siapa-siapa yang anda ingin tegur, tapi kalau mereka tak terima teguran anda, tidak mengapa, itu adalah pilihan mereka. Anda pun boleh membuat pilihan untuk melihat ataupun tidak konten mereka. Betul. Konten anda sekarang ini bakal merubah generasi akan datang. Jadi fikir-fikirkan. Terima kasih kepada ketiga tetamu kita hari ini. Baik penonton, kita ingin berehat seketika. Selepas ini kita ada DIY. Apa dia? Nantikan selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita tarik nafas kejap lah kan. Sebab apa hari ini saya nak kongsikan sesuatu yang saya kira menarik sangat untuk anda isikan masa lapang anda. Kalau ada kemahiran tu boleh cuba untuk kita hasilkan beg tangan kait ini. Dan saya nak memperkenalkan tetamu kita hari ini, Datin Cik Putih Ismail atau lebih mesra disapa beliau Kak Teh. Apa khabar? Okey, Fatin tengok tadi ada macam-macam warna. Apa sebenarnya kita nak lakukan hari ini? Ni beg crochet ni sekarang tengah hot lah. Memang permintaan sangat tinggi. Alhamdulillah dia dapat daripada hobi
dapat menjana pendapatan. Nah, tapi kalau untuk Datin sendiri kan untuk permulaan daripada minat saja. Ya. Bagaimana sebenarnya boleh tercetus yang macam okey ini dah boleh jadikan hobi pula? Mula tu duduk rumah kan. Jom Datin kita sambil-sambil tu nak kita tunjukkan kepada penonton. Saya pun dah teruja nak belajar ni. Ini. Okey. Ini kalau pro lah. Laju dia buat. Kalau tak pro tu kena mula pada bawah lah kan. Betul. Okey. Kita nak buat bagnya lah. Untuk jadikan beg ni. Okey, kalau berapa lama? Kalau macam ni kita tengok dah separuh dah, tapi untuk nak hasilkan saiz begini berapa lama Datin? Dalam masa mungkin 2 jam. 2 jam saja. Kalau kita tumpu lah, kalau kita tak buat benda lain lah, kalau tumpu satu ni saja. Okey, kalau melihat kepada apa orang kata bahan-bahannya, benang yang digunakan pun bukan benang yang biasa-biasa. Bagaimana? Apa nama dia ataupun mungkin Datin boleh kongsikan? Ni pipi spring. Memang dia khas untuk buat beg lah. Untuk mengait lah? Untuk mengait lah, untuk buat beg. Yang ni untuk buat wallet. Dia lain sikit. Dia halus sikit. Dia halus sikit. Allah, cantiknya. Ni kad wallet lah. Okey. Jadi Datin berapa lama dah sebenarnya berkecimpung dalam hobi ni? Pembuatan beg kait? Dalam 7 tahun lah. 7 tahun. Daripada sini saya dah didik ramai orang untuk cari income kan. Daripada duduk rumah, untuk ibu-ibu tunggal, orang yang nak cari pendapatan kat rumah je. Duduk kat rumah saja mengait. Dapat duit. Orang cakap kalau mengait ni nak tengok TV boleh, sambil-sambil kita nak bersembang pun boleh. Tangan tu jalan je. Betul tak, jalan. Saya mengajar online untuk dia orang dapat pendapatan. Okey, ada kelas tapi secara dalam talian. Okey, Datin, dengar kabarnya juga bukan biasa-biasa. Beg-beg yang dibawakan hari ini bukannya orang tempatan saja. Di luar negara pun suka kan hasil orang kata hasil tangan ni. Mana dah dia apa orang kata ke mana dah? Singapura, Brunei. Itu dia. Kan kita nampak lebih simple dan juga hasil dia sangat halus. Cantik sahaja kan yang mana kita nak apa orang kata hasilkan. Okey, kalaulah mungkin penonton-penonton di rumah ni kan seronok nak tengok, nak cuba juga Datin, bagaimana untuk mereka nak mempelajari dan juga di mana mereka boleh berhubung dengan Datin? Melalui TikTok, Instagram, semua ada, boleh melalui situ semua boleh. Okay. Kalau nak belajar pun boleh tengok TikTok juga. Ada cara-cara dia, teknik dia. Nanti WhatsApp saya bagi kelas lah. Okey, baik. Kalau Fatin nak tahu harga kalau macam ini berapa agaknya range price dia? 200. Okey, ini bukan biasa-biasa sebab apa dia mempunyai yang kata kesabaran, ketelitian untuk nak menghasilkan kan. Okey, kalau nak dapatkan boleh terus hubungi IG Putih apa tu? Putih Crochet Style. Crochet Style dan juga apa-apa pun boleh tengoklah di laman sosial mereka. Ada macam-macam pelbagai beg dan juga hasil kait. Kalau selain daripada beg apa lagi Datin menghasilkan? Bakul telur. Baju, macam-macam lah boleh buat daripada kait. Okey, ini Datin nak teruskan untuk nak lakukan. Dan juga kalau mungkin anda kat rumah nak lakukan sebagai hobi ataupun mencari pendapatan lebih, boleh saja mulakan dari sekarang. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Saya nak sambung belajar, nak mengait ni, ambil masa sikit. Anda jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bergabung semula bersama Sugi. Jom, Datin. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey. Baik, kembali bersama kami dan cukup panas, hangat topik hari ini tapi cukup bermanfaat buat kita semua. Fatin, ada apa-apa komen awak? Komen saya melihat kepada apa yang dikongsikan diskusi kita tadi tu, saya rasa sedikit gayat dengan apa yang berlaku sekarang ini. Kan kita boleh buat konten nak membahagikan orang, nak kongsi apa yang baik-baik, tapi janganlah jaga sedikit sensitiviti untuk ahli masyarakat kita. Anak-anak kecil kita nak membesar untuk mereka lihat yang baik-baik sahaja. Betul. Terima kasih atas komen-komen anda di Facebook. Kami sempat baca tapi tidak sempat jugalah beberapa soalan untuk tanya Encik Zaid. Tapi saya rasa Encik Zaid dah jawab ke semua persoalan anda. Dan tadi saya sempat juga berbual dengan Encik Zaid selepas kita habis perbincangan. Berbalik kepada apa yang saya katakan tadi, pilihannya di tangan kita. Kalau tak suka konten tu, janganlah layan. Kalau lepas awak layan, awak nak kongsikan, lepas tu nak jadikannya satu isu, itu adalah salah kita ataupun salah orang yang hasilkan konten itu. Fikir-fikirkan. Dan esok WHI akan kembali dengan menu makanan Minang. Minang sedap ni, yang macam-macam nasi. Esok akan bersama dengan
dengan saya dan juga Fahrin. Kita akan bawakanlah banyak sebenarnya variasi makanan Minang. Terima kasih kita nak ucapkan lagi kepada Encik Zaid, Nelly dan juga Faris yang telah berkongsikan dan juga anda penonton yang berkongsikan komen-komen di Facebook. Di awal tadi kita dah dihiburkan dengan Faris. Apa kata untuk penutup hari ini juga kita dapatkan Faris untuk hiburkan kita semua. Awak nak kan Faris hiburkan kita? Saya nak, tapi sebelum tu saya suka juga Sugi. Sebenarnya tadi saya dah nampak dah sikit-sikit kat Facebook yang mana berkenaan dengan topik kita hari ini. Ramai yang berkongsikan. Kalau boleh tadi tu jangan kaitkan orang kata kenapa ada ni untuk tajuk hari ni, kenapa ya ramai sangat bagi konten sampai mengaibkan family terdekat, pasangan sendiri. Desperate sangat ke untuk dapatkan perhatian? Ini komen-komen yang realitinya itulah. Ya, betul. Sebab kadang-kadang saya faham apa soalan yang awak tujukan daripada penonton kita di Instagram itu. Betul, kadang-kadang ada orang aibkan keluarga mereka sendiri. Tapi kan ahli keluarga itu sendiri tak tahu yang mereka dijadikan bahan konten. Jadi apa jua yang anda ingin kongsikan di media sosial, kadang-kadang lebih elok kalau anda dapatkan persetujuan daripada ahli keluarga ataupun rakan-rakan anda. Tak naklah mereka dah lihat saja, bila masa saya bagi awak persetujuan untuk upload konten ni, dan ini konten di mana semua orang akan melihat. Jadi lebih baik kalau kita fikirkan dahulu kebaikan orang itu, bukan sekadar nak dapatkan views, dapatkan likes, dapatkan komen, dapatkan perhatian. Yang itu semua boleh kita dapat melalui cara yang lain juga. Betul. Dan jangan anggap semua orang macam kita lah boleh senang-senang duduk di hadapan kamera. Ada yang tak selesa, ada yang malu, ada yang tak suka dengan orang kata perihal itulah. Dan mungkin Fatin di sini juga mungkin kita boleh memberikan sedikit peringatan yang di mana kalau ada orang memuat naik video ataupun gambar mereka tengah menangis atau meluahkan perasaan, jangan yang itu anda jangan buat konklusi yang dia ni lapar perhatian. Mungkin mereka itu adalah cara untuk mereka mengekspreskan diri mereka dan betul-betul mereka perlukan bantuan. Jadi kalau anda boleh bantu, bantulah mereka. Dan kalau anda tidak ada apa-apa yang orang kata, if you have nothing nice to say, do not say anything at all. Tak perlulah anda kecam mereka. Kalau boleh bantu, bantu ya. Kalau tak boleh, doakan sahaja. Baik, Faris dah bersedia di sana? Jom kita nak berikan anda persembahan daripada Faris, iaitu Seperti Lampu Mati. Wow, silakan Faris. Ready Sugi? Ready? Goyang-goyang sikit. Mari. Pernah dengar lagu ni? Pernah? Goyang baru. Mati pun boleh dengar tadi. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Oh, dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku, yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tingginya langit, satu tinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati tanpamu ya sayang, bagai malam tiada
satu untukmu. Sama-sama. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Penat Fatin nyanyi sikit Fatin. Tak lagu.